السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mudah-mudahan moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini, termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17, tajuk baru, bab yang ke-18, muka surat 139. Babu ma jaa man dana nafsahu, bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang mengira dirinya sebelum matinya. Kita nak tengok satu hadis Nabi SAW cerita tentang orang yang, siapakah orang yang cerdik, orang yang pandai, yang dinilai cerdik pandai oleh Nabi SAW berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan pada malam ini insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan daripada satu orang sahabat Nabi SAW, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Shaddad bin Aus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang lebih berakal itu orang yang mengira dirinya dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan yang lemah itu orang yang menurutkan dirinya akan hawa nafsunya dan mencita atas Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata tuan kitab kita, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sebagus-bagusnya seorang itu menahan hawa nafsunya, tidak diturutkan apa kehendaknya yang merosakkan diri dan mengurangkan diri daripada menuntut bekal akhirat. Jadi orang yang paling baik, orang yang al-kayyisu, makna orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang hampir dirinya dengan kematian,
dan dia beramal membuat persiapan bagi hari selepas daripada kematian. Kehidupan kita atas dunia berakhir dengan kematian. Kemudian kematian kita atas dunia, kita akan ikuti pula kehidupan selepas daripada mati. Ini akidah dan kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita semua yakin bahawa selepas daripada mati adanya kehidupan. Dan ini orang-orang yang tidak beriman maka tidak percaya. Mati dah hangus, terbakar, jadi abu, nak hidup balik dia kata. Buat apa nak hidup balik? Tapi kita orang beriman, kita yakin bahawa selepas daripada mati adanya kehidupan. Dan hari yang dinamakan sebagai Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagus-bagus, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang dapat menahan dan melawan hawa nafsunya. Dia tidak menturuti hawa nafsunya, yang merosakkan diri dan mengurangkan diri daripada menuntut bekal akhirat. Maka apabila diturutkan hawa nafsu, nescaya binasa diri, pada akhirnya tiada beramal ibadat dan tiada bersedia apa persediaan yang dibawa kemudian daripada mati, melainkan persediaan yang tiada baik sahaja. Ini maknanya kitab kita nak bagi tahu orang yang cerdik ni orang yang dapat mengawal, menahan hawa nafsunya, tidak ikut kehendak hawa nafsunya, tidak merosakkan dirinya, dia tidak mengurangkan diri daripada menuntut bekal akhirat. Kerana seorang bila mana dia menurut hawa nafsu, nescaya akan binasa diri dia. Bukan setakat diri dia, diri dia pada akhirnya tadi dia tidak akan beramal ibadat dan tidak ada buat persiapan untuk hari selepas daripada kematian. Maka jadilah orang yang menurut hawa nafsu pada dunia itu orang yang bodoh. Lawan kepada orang yang cerdik ialah orang yang bodoh. Wal ajizu, bila Nabi sebut orang yang lemah, yakni orang yang tidak cerdik, ialah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Maka jadilah orang yang menuntut hawa nafsu pada dunia itu orang yang bodoh, sebagaimana yang telah disaksikan yang demikian itu dengan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, an Shaddad bin Ausin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bermula orang yang lebih beramal. Orang yang lebih beramal dan yang lebih bijaksana itu iaitulah orang yang mengira akan dirinya jangan jatuh terikutkan hawa nafsu dan jangan kena bala besar dan kecil di akhirat dengan sebabnya. Maka berhabis kira ia ke atas dirinya yang memperbuat sesuatu pekerjaan dan hal ahwalnya, adakah ia berfaedah bagi akhiratnya atau tidak berfaedah akhiratnya. Jika berfaedah dikerjakannya dan jika tidak diberhentikannya. Maka beramal ia dengan bersungguh bagi barang yang kemudian daripada maut, yakni daripada mati, yakni sentiasa ia mengadakan bekal akhirat jua. Baik, kalau atas dunia kita buat bekalan dunia. Bekalan dunia kita ni dah banyak lah, tapi kita nak buat bekalan akhirat. Kita bekalan dunia kita itu, ini dan sebagainya, tapi bekalan akhirat kita masih tidak cukup.
masih sedikit. Dan itulah sifat orang yang berakal, iaitulah orang yang bijaksana pada sisi syarak, di sisi syarak. Jadi orang yang hampir diri dengan kematian dan juga dia membuat persiapan selepas daripada mati. Ini orang yang cerdik dan dia tidak mengikut hawa nafsunya. Dan bermula orang yang lemah, al-ajiz, mana orang yang lemah, yakni lemah fikirannya, yakni orang yang tiada berakal, yakni tiada berakal pada syarak, bahkan ia orang yang bodoh. Namanya iaitu orang yang menurut akan dirinya, akan hawa nafsunya. Jadi orang yang menurut hawa nafsu ini disebut orang yang lemah ataupun orang yang bodoh. Ikut hawa nafsu, ini orang yang bodoh. Maka apa yang dicerita oleh hawa nafsunya, ia diturutkan, tiada dilawannya, dan tiada diperbuatkannya apa yang tiada disukai nafsunya. Apa hak nafsu nak, nafsu suka, dia buat. Apa yang Allahumma shalli ala Muhammad, apa yang nafsu tak suka, dia tak buat. Patutnya kita kena lawan nafsu ni. Nafsu ni sentiasa menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jahat. Sebab tu ada istilah mujahadah. Kena mujahadatun nafs, kena kita melawan diri. Untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu kita. Kena mujahadah. Kalau kita tak mujahadah, kita tak dapat nak buat ketaatan. Kita tak boleh nak bangun solat, tak boleh nak bangun solat berjamaah, datang ke masjid surau, terutama waktu subuh nak bangun sangat-sangat berat kalau Allah Ta'ala tak beri kekuatan kepada kita. Bila beri kekuatan, kita mampu, kita boleh mujahadah, kita lawan hawa nafsu kita. Kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesukaan hawa nafsu itu apa lebih daripada sukakan bersenang-senang diri dan bersedap-sedap makan dan minum. Ini yang disukai oleh hawa nafsu. Suka seronok, senang-senang, suka apa? Suka makan sedap-sedap, minum sedap, dan pakaian dan berkata-kata yang tiada memberi faedah. Suka hak seronoknya makan, minum, pakaian yang elok-elok, dan bercakap benda-benda yang tiada mendatangkan faedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, Nabi kata. Di antara tanda keelokan bagusnya satu orang Muslim itu, dia meninggalkan benda perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah untuk diri dia. Maka dia akan tinggalkan perkara-perkara tersebut. Dan berdosa dan melihat apa yang sedap dilihat, ikut suka dia lah. Dia nak tengok benda yang haram, kan ikut suka dia. Yang penting dia ikut nafsu. Dan didengar apa yang sedap didengar daripada segala perkara haram, dan mencita ia atas Allah Ta'ala menyempurnakan kehendaknya yang berbetulan dengan kemahuan nafsunya itu. Dan mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan keampunan kepadanya, sedangkan dia tidak beramal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi SAW nyatakan lagi, kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Katanya lagi, wa ma'na qawlihi man dana nafsahu yaqul hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yawmal qiyamah. Baik. Dan bermula makna sabdanya, sesiapa yang mengira dirinya, yakni bersabda ia siapa mengira akan dirinya di dalam dunia sebelum dikira dan dihisap akan dia pada hari kiamat. Tuan, hidup ni kena sentiasa muhasabah. Sebelum tidur, sebelum kita pejam mata, baca doa, kemudian kita muhasabah. Hari ni apa dosa yang aku buat? Hari ni ada mengumpat orang tak? Hari ni ada maki orang tak? Hari ni ada apa-apa dosa, kesalahan, ada ambil barang orang ke dan sebagainya, ada zalim buat pada satu orang. Muhasabah sebelum kita tidur. Terus sekalian, orang yang sentiasa muhasabah ialah orang yang baik, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa memperbaiki diri. Kalau ada dosa dia dengan Allah, cepat-cepat dia mohon ampun, istighfar pada Allah. Kalau ada dosa dia dengan makhluk, dia kena pergi minta maaf.
Kalau ada ambil harta benda orang, ada hutang, tolong pulangkan balik, bayarkan balik hutang tersebut. Itu kalau masalah dia dengan manusia. Tapi kalau dia dengan Allah Subhanahu wa taala, terus dia minta ampun, bertaubat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut taubat itu sendiri, itu sekalian, satu-satunya cara untuk nak menghapuskan dosa kita ialah dengan cara kita bertaubat. Dengan cara kita bertaubat, mohon ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada orang tanya pula, habis kalau nak taubat ni ustaz kena solat taubat ke? Faham dulu makna taubat, pengertian taubat tu sekalian. Taubat itu makna dia dari segi bahasa ar-rujuk. Rujuk ni maknanya kembali, balik, pulang. Kita pun bahasa Arab ni dah dimelayukan. Rujuk semula. Nampak tak? Rujukan. Itu bahasa Arab tu. Kita ambil daripada bahasa Arab, dimelayukan, rujukan, rujuk. Dan dari segi istilah makna taubat itu tentu sekalian, kembali kepada Allah. Rujuk mana kembali dekat, daripada jauh daripada Allah Ta'ala, kembali dekat pada Allah. Itu makna taubat. Daripada jauh daripada Allah, kita kembali dekat pada Allah. Allah duk panggil kita mai dekat dia. Kan? Itu makna taubat. Dan taubat mesti cukup syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Bila cukup syarat-syarat ini, maka itu disebut sebagai taubatan nasuha. Taubat kita yang sungguh-sungguh. Mesti Allahumma salli alaihi wasallam menyesal terhadap perbuatan dosa yang kita buat. Kita mesti meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan berazam untuk tidak kembali melakukan semula dosa itu. Itu syarat taubat. Cukup 3 syarat ni, maka sahlah taubat kita. Dan itulah makna taubat. Cuma nak cantiknya kita adanya solat taubat. Kita pun solat taubat 2 rakaat, kemudian kita sujud, kita berdoa, sujud lama di akhir solat kita, kemudian selepas solat kita pun berdoa, minta ampun, bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa-dosa besar dia tidak akan gugur dengan kita melakukan amal kebaikan. Seperti mana kita sembahyang, ambil wudu. Kan ambil wudu tu dosa-dosa kecil gugur, itu dosa kecil. Dosa besar tak gugur. Dosa besar kita kena minta ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, jadi muhasabah diri kita sebelum kita dihisab, dihitung di akhirat. Muhasabah atas dunia, hitung, kira, baiki diri atas dunia selagi dikurniakan usia umur yang panjang, masih diberikan kehidupan, kita masih ada peluang untuk baiki diri. Itu tujuan muhasabah. Jadi bila tengok ada kurang dekat sini, lemah dekat sini, kita baiki balik. Allahumma salli ala Muhammad. Dipanjangkan umur sampai hari ini dan dalam keadaan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik. Ini merupakan satu nikmat yang besar, tuan-tuan sekalian. Orang yang sakit, tak boleh nak berjalan, terlantar di hospital, duduk di atas katil, kaki kena potong, tak boleh berjalan, itu, ini dan sebagainya. Alhamdulillah, kita pada usia 60, 70 ni Tuhan bagi sihat lagi, tuan-tuan sekalian. Boleh datang masjid, boleh datang surau, duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala pilih kita. Jadi sentiasa muhasabah. Bila kita sentiasa muhasabah, kita akan sentiasa memperbaiki diri dan kita akan menambahkan bekalan amalan kita. Ini orang yang cerdik, yang Nabi sebut orang yang hampir dirinya dengan kematian. Semakin bertambah usia umur kita, maka semakin dekat diri kita dengan kematian. Kematian sentiasa mengintai kita bila-bila masa saja. Tunggu masa, waktu, hari, saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'ardil akbar
wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Artinya, ambil kira halus di dunia ini akan diri kalian kamu sebelum bahawa diambil atas kalian kamu kira-kira yang halus, dan bersedia sekalian kamu bagi pertunjukan yang besar di negeri akhirat kepada Tuhan. Maka hanya saja ringan hisab pada hari kiamat itu atas siapa menghalusi hisab akan dirinya di dalam dunia. Jikalau tiada ambil hisab dengan halus di dunia ini, nescaya berat hisab di akhirat. Kalau atas dunia, tuan-tuan sekalian, kita sentiasa mengira muhasabah, ringan hisab kita, tuan-tuan sekalian. Orang yang sentiasa muhasabah di dunia mudah-mudahan akan dipermudahkan hisab perhitungannya di hari akhirat kelak. Jadi Sayyidina Umar pesan kepada kita, hasibu anfusakum, yakni muhasabah, hitung, kira diri kamu sebelum daripada kamu akan dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang disebut sebagai watazayyanu lil 'ardil akbar, dan bersedia sekalian kamu bagi pertunjukan yang besar di akhirat, tuan-tuan sekalian. Jadi bila balik di akhirat, kita akan tengok baliklah segala amal kebaikan kita yang kita buat atas dunia akan dipaparkan. Tengok, kita pun tengok, semua orang akan tengok, tuan-tuan sekalian. Kita akan berdiri di hadapan penghakiman Allah Azza wa Jal. Berdiri itu lama mana? Bila dijelaskan kepada kita bahawa satu hari di akhirat itu bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Tuan-tuan bayang nak kena berdiri lama di hadapan penghakiman Allah Azza wa Jal. Satu hari bersamaan dengan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Tuan-tuan, siapa yang hari ni hidup 1000 tahun dunia, atas dunia? Tak ada dah. Tak ada orang yang usia umur sampai 1000 tahun. 100 tahun pun dah tak larat dah. Mata pun tak nampak, telinga pun tak dengar, makan pun orang kena suap, orang kena uruskan dirinya, duduk terlantar di atas katil. Kalau kita 100 tahun lebih pun dah tak larat dah, tuan-tuan sekalian. Ini kan usia umur 1000 tahun. Usia umur 1000 tahun. Umat dulu ya dikira dikurniakan usia umur yang panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana pada permulaan Allahumma salli alaihi tamadun manusia yang bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Waktu zaman Nabi Adam alaihi salam, mana ada orang lain, tuan-tuan sekalian? Siapa ada waktu tu? Tak ada siapa lagi. Mula-mula Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dan juga Hawa. Hebat tak, tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam tanpa ada mak dan ayah, tiba-tiba adanya Nabi Adam AS. Siapa mak dan ayah Nabi Adam AS? Tak ada, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama dalam syurga. Diciptakan Adam alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam syurga hari Jumaat. Duduk dalam syurga hari Jumaat, keluar daripada syurga pun hari Jumaat. Tadi kita dengar khutbah cerita tentang fadilat, kelebihan, cerita tentang hari Jumaat ni, tuan-tuan sekalian. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Jadi zaman tu mana ada siapa lagi? Bila diciptakan Adam alaihi salam, kemudian Allah Ta'ala ciptakan Hawa. Diciptakan Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam, dikahwinkan di dalam syurga. Kemudian barulah bermula bercambah, semakin bertambah zuriat keturunan, mula berkembang biak. Bila adanya anak zuriat Nabi Adam alaihissalam, Qabil, Habil dan sebagainya, maka keturunan generasi manusia itu semakin berkembang dan membiak. Jadi oleh kerana pada permulaan tamadun manusia, pada awal itu manusia tak ramai, tuan-tuan sekalian. Bilangan manusia tak banyak.
tapi dikurniakan usia umur yang panjang. Itu dia punya sejarah dia. Dan kita di akhir zaman, oleh kerana penduduk yang ada atas dunia ni terlalu ramai, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja di akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, ramai dan banyak manusia hari ni, dan Allah Ta'ala kurniakan usia umur yang pendek. Tak banyak tuan sekalian, walaupun bilangannya banyak, ramai, tapi dikurniakan usia umur yang pendek. Usia umat Nabi di antara mabaina sitin wa sab'in, antara 60 70 tuan sekalian. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Maknanya ada orang yang tak sampai 63 tahun, tak sampai 60 tahun, meninggal muda, 50, 40, 30, 20 belasan tahun meninggal tuan sekalian. Maknanya kematian itu datang bila-bila masa dan tidak mengira faktor umur tuan sekalian. Jangan tunggu tua baru diingat mati tuan sekalian. Syarat mati tak tunggu tua. Muda ke, tua ke, kematian tetap akan mendatangi kita, akan menghampiri kita. Walaupun kita nak lari jauh daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian dia akan datang cari kita. Kita akan bertemu dengan kematian. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Dan kata Abu Aisyah lagi, dan diriwayatkan daripada Maimun bin Mahran, katanya, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuh. Artinya tiada seorang hamba Allah itu bernama orang yang bertakwa sehingga dihisapnya halus-halus akan dirinya sebagaimana ia berhalus kira bicara dengan taulannya. Satu orang itu tidak dikira tidak menjadi satu orang hamba yang bertakwa sehinggalah dia sentiasa muhasabah dirinya, sentiasa bermuhasabah dirinya. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagaimana ia berhalus kira bicara dengan taulannya, daripada mana diambilnya akan makanannya, dan dari mana diambilnya akan pakaiannya, adakah daripada halal ataupun haram. Maka jika daripada haram dijauhkan dia, dan jika daripada halal maka ia ambil akan dia. Jadi ini ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sentiasa menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sendiri Tuhan Maha Elok, Tuhan ni Maha Baik. Innallaha tayyibun, Nabi kata, la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala ni Tuhan Maha Baik. Allah Ta'ala tak terima melainkan yang elok-elok, yang baik-baik sahaja. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursadin. Dan Allah Ta'ala perintah kepada orang beriman seperti mana Allah Ta'ala perintah kepada sekalian Rasul. Apa perintahnya? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhar Rasul, wahai sekalian Rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada apa yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal soleh. Tuan-tuan, rupanya makanan yang baik dia ada kaitan dengan amal soleh. Sebab apa bila Quran sebut, wahai sekalian Rasul, makanlah sekalian kamu semua daripada apa yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal soleh. Beramallah kamu semua, beramal soleh. Dan Quran sebut lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Nampak tak perintah Allah Ta'ala suruh makan makanan yang elok, makanan yang baik kepada para rasul, dan perintah
yang sama juga Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya makan daripada rezeki yang elok, yang baik-baik, tuan-tuan sekalian. Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi cerita selepas daripada menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi kata, "Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita ada satu orang lelaki dalam perjalanan musafir yang panjang dalam keadaan ash'atha. Ash'atha ni makna Allahumma salli ala Muhammad, rambut dia kusut rambutnya. Aghbara, dalam keadaan berdebu badannya, kesan daripada musafir tadi. Tiba-tiba dia mengangkat tangan, yamuddu yadaihi ila sama', dia mengangkat, yamuddu yadi makna dia memanjangkan tangan, makna dia angkat tangan dia ke langit. Kemudian dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nabi kata, wa mat'amu haram, dan makanan dia daripada harta yang haram. Wa mashrabu haram, dan minuman dia daripada harta yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian dia daripada harta yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan mulutnya disuap dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak perkenankan permintaan doa lelaki tadi. Dalam keadaan tangan dia mengangkat tangan berdoa pada Allah, mulut minta doa, tapi dalam masa yang sama Allahumma shalli ala Muhammad, makanan dia, minuman dia, pakaian dia, apa hak masuk dalam mulut, dalam tubuh badan ni, semua daripada sumber yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak perkenankan doa kita? Tuan-tuan sekalian, sebab itu bila kita lihat, kalau kita rasa doa kita lambat dimakbulkan, tuan-tuan kena tengok balik, ada tak benda-benda perkara-perkara yang kita buat yang menyebabkan doa kita terhalang. Antara sebab tadilah, kadang mulut minta doa pada Allah Ta'ala, tapi mulut ni duk mengumpat orang. Mulut ni jahat. Mulut minta doa dekat Allah macam-macam, tapi mulut duk fitnah orang, mulut duk fitnah orang dan sebagainya. Tu sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memperkenankan doa satu orang itu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Taala sendiri Tuhan yang maha elok. Tuhan yang maha baik. Allah Taala tak terima melainkan yang elok-elok saja daripada hamba-hambanya. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi baru-baru ni bila kita tengok ada satu gambar tunjuk tentang bintang NASA yang diambil daripada NASA. Kemudian kita tengok bagaimana komen-komen, maka kata hebat manusia ni kerana dia boleh tengok gambar-gambar bintang dan galaksi yang terbaru yang diambil daripada NASA tu, dia dapat tengok dengan jelas. Kita dapat tengok, baca pula komen-komen yang mereka rasa sangat kagum, sangat takjub dengan keindahan alam di angkasa serta ramailah yang memuji usaha saintis NASA yang Allahumma shalli ala Muhammad, yang saya kira dia lupa bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan yang maha hebat. Dia kata hebatnya manusia tu, puji. Dia tak puji Allah Ta'ala, tapi dia puji saintis. Dia kata saintis dia hebat dan sebagainya. Sekalian, ada satu kisah, Allahumma shalli ala Muhammad, satu orang syekh ni tuan-tuan sekalian, dia sedang mengajar Sahih Al-Bukhari dalam satu halaqah. Bila dia mengajar Sahih Bukhari, tiba-tiba
Datang satu orang pemuda. Datang satu orang pemuda. Yang pemuda ini dia terpengaruh dan kagum dengan kemajuan, kecanggihan yang dilakukan oleh Barat. Sambil dia berkata kepada Syekh ni, apa dia kata tuan-tuan? Dia kata kepada Syekh ni, mengapa kamu sibuk mempelajari kitab yang lapuk sudah ribuan tahun, sedangkan manusia di Barat sudah maju naik ke bulan. Dia pergi tanya kepada Syekh ni. Dia kata, duk baca apa kitab Sahih Bukhari di kitab lapuk lama dah. Orang dah maju dah. Dia kata tengok Barat sudah maju naik sampai ke bulan. Tetapi apa jawab Syekh ni? Syekh ni jawab, manusia sampai ke bulan bersamaan dengan makhluk. Sampai kepada makhluk. Makhluk sampai kepada makhluk. Bulan makhluk dah. Bulan makhluk. Makhluk kepada makhluk. Kita ni manusia. Bulan itu makhluk juga. Kita makhluk, bulan pun makhluk. Jadi Syekh ni kata, manusia sampai ke bulan bersamaan dengan makhluk sampai kepada makhluk. Apa yang luar biasanya, dia kata? Apa yang luar biasanya? Biasalah bulan tu pun makhluk, kita pun makhluk. Dan kami mempelajari Sahih Al-Bukhari kerana kami hendak sampai kepada Khaliq, yakni kepada pencipta. Kita daripada makhluk kepada pencipta. Kami duk belajar mempelajari Sahih Bukhari kerana kami nak sampai daripada makhluk kepada Khaliq, yakni kepada Tuhan, kepada pencipta. Kemudian Syekh tu bertanya lagi kepada pemuda tadi yang dia rasa kagum dengan kehebatan Barat ni. Dia tanya satu soalan, adakah kamu sudah sampai ke bulan? Tanya soalan ni piam tuan-tuan. Tak, dia duk kagum sangat dengan Barat. Syekh tu tanya, hang dah sampai ke bulan? Dia kata tak lagi ya. Soalan tu memang tak boleh jawab, memang terus terang memang tak sampai lagi lah. Nak sampai ke bulan tu kan. Apa kata Syekh ni tuan-tuan? Syekh ni kata, kamulah orang yang paling rugi di kalangan kita semua. Betul-betulnya kamu ni orang yang paling rugi. Tidaklah kamu sampai kepada makhluk, yakni bulan, bersama saintis Barat. Dan tidak juga kamu bersama kami untuk mempelajari Sahih Al-Bukhari, untuk sampai kepada Khaliq, kepada pencipta. Rugi tuan-tuan sekalian. Dengan saintis pun tak boleh sampai ke bulan, sembang je kemah, duk rasa kagum hebat dengan saintis Barat, dan juga tak bersama untuk mempelajari Sahih Bukhari. Jadi dialah orang yang paling rugi. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita melihat betapa cantiknya alam semesta yang Allah Ta'ala buat ini tuan-tuan sekalian, mengingatkan kepada kita semua tentang satu komentar yang disebut oleh Syekh Sharif Hatim Al-Auni berkenaan dengan hadis sahih Muslim yang kita bacakan tadi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan Maha Elok, Tuhan Maha Cantik, dan Allah Ta'ala suka kepada yang cantik, yang elok-elok tuan-tuan sekalian. Jadi kata Syekh Hatim secara ringkas, jika makhluk, kecantikan makhluk boleh membawa manusia itu menjadi angau dan mabuk cinta. Tengok satu benda, satu makhluk yang hebat, kita tengok, boleh nampak bulan dengan cara yang dekat dan sebagainya, cantik. Boleh tengok bintang dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Boleh membawa manusia menjadi angau dan mabuk katanya. Bayangkan bagaimana pula kecantikan Tuhan. Kalau tengok makhluk tu dah tengok cantik sangat-sangat, subhanallah, bagaimana pula kecantikan Tuhan. Jika manusia hanya mengenali Tuhan melalui sifat kecantikannya sahaja, tanpa sifat-sifat mulia Tuhan yang lain, pun sudah cukup untuk menenggelamkan manusia dalam lautan kebahagiaan
keseronokan, kejayaan, kegembiraan, mabuk cinta, takjub dan lain-lain perasaan yang maha hebat. Sebab tu bila kita tengok Allah SWT, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang Allah Ta'ala buat ni, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Tu sekalian, bintang yang berada di langit yang kita tak nampak secara jelas itu, dengan tapi kita tengok di langit nampak cahayanya yang cantik. Tuan-tuan sekalian, dia jauh dengan kita, kita nampak bintang, walaupun Allah SWT bintang itu jauh, bintang itu jauh daripada kita. Kita nampak langut, tengok ke langit nampak cahaya bintang. Kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan maha dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita tu sekalian. Sebab itu bila kita berdoa, perintah doa ni siapa yang suruh? Allah Ta'ala suruh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah doa pada Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perkenankan doa kita. Tuan-tuan sekalian, jadi bila ayat Quran tadi sebut makan makanan yang baik, makanan yang elok, beramal soleh, dia ada kaitan antara makanan yang elok dengan amal ibadat kita. Memang ada kaitan, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa malas buat ibadat, tuan-tuan rasa malas dia segan, tak semangat, tuan-tuan cek tengok pada pemakanan tuan-tuan sekalian. Mungkin ada sumber-sumber yang syubhah, makanan yang tidak bersih dan sebagainya yang kita makan, tuan-tuan sekalian. Sebab siapa-siapa yang makan makanan yang haram yang masuk dalam tubuh badan dia, tuan-tuan sekalian, amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makan makanan yang haram, yang syubhat, lagi-lagi yang haram, lagi-lagi yang syubhat pun, orang yang warak, kita akan tinggalkan benar-benar perkara yang syubhat. Syubhat ni maknanya yang tak jelas hukum dia, yang ni halal ke haram ke, tuan sekalian. Jadi kita tak tahu status dia halal ke haram. Hari ni orang boleh buat macam-macam, tuan sekalian, boleh letak tiru logo halal jakim, tuan-tuan sekalian. Kita pun tak cek-cek tengok, oh yang ni Cina yang buat. Oh berapa banyak, tuan-tuan sekalian. Makanan-makanan ni kita tengok bunyi nak nampak mesra Muslim, rupanya orang Cina yang buat. Produk-produk yang kita duk makan ke, sabun basuh, sabun mandi ke, apa saja yang kita guna, tuan sekalian, pastikan daripada yang halal, tuan sekalian. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang di Selayang ni pun dah banyak dah dia punya kedai ikhwan. Ikhwan tu dari sudut kita puji sudut ekonomi dia bagus, tuan sekalian. Ekonominya bagus. Banyak cawangan-cawangan dia, tuan sekalian. Di Selayang kita, di Rawang, di country homes, dah banyak, tuan sekalian. Baru ni saya balik kampung Wapah Zaujah, pun dah ada dah di Pekan Manjung kedai ikhwan tu sekalian, pasar raya besar. Pasar raya besar. Dia dah di sudut ekonomi yang hebat. Saya ingat waktu di Syria dulu pun ramai geng-geng dia ni, tuan sekalian. Dia buat bisnes, buka kedai makan. Kedai apa? Buka roti canai, tuan sekalian. Duk teringin nak makan roti canai lama dah, pergi kena dekat ikhwan tadi lah. Roti canai, nasi lemak, di sudut bisnes, ekonomi yang hebat, tuan sekalian. Jadi hak elok yang bagus kita ambil lah, kan? Yang elok yang bagus kita ambil, karena Allah Ta'ala suka yang elok, yang baik, yang bersih, yang halal. Tuan sekalian, kita masuk dalam syurga nanti, tuan sekalian. Allah SWT nak cerita syurga ni cantik indah, sampai benda kotor, sembang-sembang tak elok ni tak ada, hasad, dengki, perasaan yang tidak baik tak ada dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Koklah saat lagi masuk dalam syurga, kan syurga kan bertingkat-tingkat. Kita pun tengok orang duduk tingkat atas pada diri kita. Kita pun tengok, Allah macam mana haji ni boleh duduk tingkat tinggi. Dulu 2 kali 5 aja dengan aku, tak ada. Dia tak ada hasad-hasad, tuan sekalian. Hak buat dia dapat dia, tuan sekalian.
Tak macam atas dunia tu sekalian, kopiah atas kepala, duk hasad. Allahu Akbar. Sama-sama berniaga, duduk seberang sana ataupun duduk sebelah, kan, sama-sama duduk, tapi hasad. Dia pun tengok orang tak main kedai dia, orang pergi beli kedai hak sebelah sana ataupun sebelah dia. Dia pun tengok, tak boleh jadi ni, kena buat something ni. Kita buat something apa pun kita tak tahu tu sekalian. Ada kali kawan ni sakit demam, jadi makanan hak dia buat jadi basi, rupanya dia pergi buat santau sihir dah. Ini perangai orang Melayu kita tu sekalian. Rezeki dia cari habuan dia makan, itu rezeki dia. Hang punya rezeki, hang makan ke nak pergi dengki dekat orang bersepah tu sekalian. Tapi itulah sifat ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itu Nabi sebut, iyyakum wal hasadah. Hati-hatilah kamu dengan sifat hasad, dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu memakan kebajikan, seperti mana api yang memakan kayu api, bara api itu bila dah jadi itu api lagi makan cepat. Itu bahayanya hasad. Kalau ada pada diri, hasad ni akan ada pada sesiapa pun tu sekalian. Bila kita akan rasa hasad? Bila diri kita rasa disaingi oleh orang lain. Ketika itu akan ada hasad. Awak dia boleh jadi kaya lebih daripada aku, dia boleh senang daripada aku, dia boleh bahagia, rumah dia lebih besar daripada aku. Dia tak boleh rasa lebih daripada orang lain. Kalau ada orang buat lebih daripada dia, segak sikit kah, cantik sikit kah, duit banyak kah, apa, lebih daripada dia, dan dalam masa sama dia mengharapkan nikmat itu hilang daripada tuannya. Itulah hasad tu sekalian. Dia buat santau sihir sampai hamba Allah ni meninggal. Tuan-tuan, yang kata sihir santau ni buat sampai meninggal. Dah pergi berobat ada ustaz, tapi dia main hantar balik. Dia hantar balik santau. Dua je cara. Sama ada orang hak buat santau tu meninggal, ataupun orang yang kena santau meninggal. Habis salah satu. Lagi hidup, kita pergi berobat, dia main hantar balik, dia buat balik. Itu ni sebagai itu sekali jahat. Sebab itu dalam surah Al-Falaq akhir kita sebut, ayat Allah Ta'ala sebut apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Minta lindung daripada kejahatan. Min syarri hasidin, orang yang hasad, idza hasad, apabila dia hasad, dengki. Itu bahaya. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan daripada manusia itu sendiri, hak jin syaitan tu dah jahat dah. Ni hak daripada makhluk manusia sendiri yang ada sifat hasad, jahat dan sebagainya. Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi inilah tajuk yang sempat kita bicarakan pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung pada sidi kuliah akan datang. Kita akan bincang pula pada tajuk baru, babu ma jaa fi dzikri hadhimil ladzati wa azabil qabr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ingat akan pemutus kesedapan dunia dan azab. Apa dia? Iaitulah kematian. Ini kita akan tajuk hadis panjang tu sekalian. Kita akan bincang, kita akan tengok mungkin 2-3 kali siri kuliah akan kita habiskan baca tajuk yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.